Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min baini khalqihi wa khaliluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bertemu lagi kita pada malam ini untuk kita menyambung kembali tadabbur, kuliah tadabbur surah Al-Ma'idah. Saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada semua yang bersama dengan kita pada malam ini. Ada yang bersiaran daripada live IG, ada yang daripada Zoom, ada daripada Facebook. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Tak lupa juga diucapkan jazakumullahu khairan kepada penganjur kita Local Ihsan. Dan seperti biasa pada malam ini insya-Allah kita akan menyambung kembali pengajian ayat yang kita berhenti daripada minggu yang lepas pada ayat 76. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan mengulas yang berkaitan dengan ayat yang ke-77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum ghairal haqq wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adhallu katsiran wa dhallu 'an sawa'is sabil. Allah di dalam ayat ini menyebut 3 kali perkataan dhal. Dhal. Dhalla bermaksud sesat. Dan 3 perkataan ini ditempelkan kepada ahli kitab. Ahli kitab sebagaimana yang telah kita bahaskan bermaksud golongan Yahudi dan Kristian, yang mana kita masih lagi dalam perbincangan berkaitan dengan ahli kitab, golongan Yahudi dan Kristian. Namun dalam ayat ini bila Allah menyeru kepada ahli kitab, qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah menyifatkan dengan 3 kali menggunakan kalimah sesat. Yang pertama, qad dallu min qabl wa adallu katsira wa dallu an sawa'is sabil. Kesesatan ini Allah gunakan 3 kali ini pasti ada sebab. Kenapa pada ayat ini Allah menggunakan kalimah ahli kitab ini tersesat ni 3 kali? Kerana dia berkisar tentang satu isu yang penting. Isu ini disebutkan dalam ayat ini. Dan isu ini bukan hanya takluk hanya kepada ahli kitab sahaja. Perkara ini jika dia berlaku kepada orang Islam pun boleh jadi tersesat. Jadi mari kita ambil pengajaran dan iktibar tentang ayat ini. Jadi ayat ini kita akan kupas panjang sikit pada hari ini kerana dia satu ayat yang sangat penting. Ayat yang Allah sebut 3 kali sesat kepada ahli kitab kerana sifat ini. Allah pesan kepada ahli kitab, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq. Ini punca dia. Allah kata, jangan kamu berlebih-lebihan, ataupun kita kata jangan kamu ghulu, jangan kamu ekstrim dalam agama kamu tanpa kebenaran. Ghulu, sifat ghulu ataupun ekstrim ini yang telah menyebabkan orang Kristian sampai mengangkat seorang nabi, seorang rasul melebihi daripada maqam yang Allah telah tetapkan kepada baginda, sehingga mereka meletakkan maqam rasul ini setara dengan maqam ketuhanan
yang berhak untuk disembah, maqam ubudiyah, maqam uluhiyah, iaitu mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Ghulu. Ghulu ni adalah satu sifat ni Allah kata berlebih-lebihan. Maksud dia dalam bahasa Arab mujawazatu haddil i'tidal. Kita dah berlebihan, dah terlajak daripada satu limit kesederhanaan. Yang menyebabkan keterlajakan ini boleh mengeluarkan kita daripada agama. Agama ini dia sederhana. Dia tidak pergi kepada ekstrim dan dia juga tidak pergi kepada taksir. Taksir ni orang yang mengabaikan. Ghulu an-Nasara, mereka punya ghulu ini pada kecintaan terhadap Nabi Isa. Ghulu mereka sebagai pada tahap bagaimana mereka menyucikan Rasul mereka ini sehingga bercampur aduk dengan akidah yang batil. Begitu juga kalau kita tengok dalam beberapa grup yang dinisbahkan kepada Islam, ada yang sampai ke tahap mengangkat martabat seorang sahabat Nabi, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, sampaikan ke tahap yang lebih daripada apa yang sepatutnya. Nabi SAW dah bagi ingatan, Nabi SAW dah bagi ingatan kepada kita orang Islam supaya kita tidak terjebak ke dalam perkara yang orang-orang Kristian terjebak. Nabi sebut dalam hadis Bukhari, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kamu angkat aku, maksudnya jadikan aku ni sebagaimana orang Nasrani buat pada Nabi Isa. Aku ni hanyalah hamba, maksudnya hamba Allah. Maka katakanlah bahawa aku ini adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya macam mana secinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setinggi mana kita ingin memuliakan baginda, kita tak boleh sampai mengeluarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada batasan yang Allah telah limitkan kepada baginda sebagai seorang manusia, sebagai seorang rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab tu Nabi tak suka bila ada sahabat yang dirasakan seolah-olah berlebih-lebihan dalam memuji baginda ataupun mengangkat baginda. Pernah satu hari tu Nabi dengar ada seorang lelaki panggil, ya sayyidana wabna sayyidana wa khairana wabna khairina. Dia pujilah, kata, wahai penghulu kami, anak penghulu kami, sebaik-baik manusia daripada kalangan kami, anak kepada sebaik-baik manusia. Nabi SAW bukan tak bagi orang untuk nak puji baginda, memuji baginda dengan kadar yang Allah benarkan, kadar yang Nabi SAW benarkan, itu dituntut. Tetapi Nabi takut bila manusia ni termasuk ke dalam diri dia sifat ghulu. Nabi kata, ya ayyuhan nas, qulu biqaulikum wa la yastahwiyannakum syaitan. Kan, tenang manusia, jangan sampai syaitan menyimpangkan kamu. Aku adalah Muhammad, anak kepada Abdullah, dan juga adalah utusan Allah. Wallahi ma uhibbu an tarfa'uni fawqa ma rafa'anillah. Nabi kata, demi Allah, aku tak suka kamu mengangkat aku melebihi daripada apa yang telah Allah angkatkan aku pada kadar itu. Hadis riwayat Ahmad. An-Nasrani, golongan Kristian, dan pengikut sebahagian daripada pengikut Kristian ini, pendeta-pendeta mereka, pederi-pederi mereka, mendakwa Nabi Isa ini memiliki sifat al-ismah, maksum, terpelihara.
Kan? Bahkan sampai ke tahap yang menganggap bahawa Nabi Isa itu mengetahui segala-galanya. Sedangkan even di dalam kitab Bible mereka sendiri, Nabi Isa sendiri mengaku bahawa dia tidak mengetahui. Dia tak tahu bila kiamat akan datang. Bahkan dia merujuk bertanya kepada Allah. Tetapi antara salah satu daripada hulu golongan Kristian ini, mereka akhirnya menerima bulat-bulat ajaran Paul, apa yang dikatakan oleh paderi-paderi mereka, Pope mereka, walaupun mereka telah selewengkan, tetapi mereka terus mempercayai. Mereka tidak membaca Bible mereka sendiri. Mereka hanya percaya bulat-bulat apa yang diperkatakan oleh paderi-paderi mereka. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala kecam mereka. Dalam surah Taubah Allah kata ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Seolah-olah mereka telah jadikan paderi-paderi mereka ini sebagai orang panggil the ruler of the syariah mereka. Sedangkan apa yang diperintahkan kepada mereka ini adalah untuk menyembah Tuhan yang Esa. Allah kata subhanah, maha suci Allah daripada apa yang mereka syirikkan. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kita supaya kita menghindari sifat taklid membabi buta. Taklid yang cuba dibawa oleh sesetengah agamawan yang tidak membenarkan kita untuk bertanya kepada mereka. Maksudnya bukan tak benarkan bertanya itu daripada sudut kerana mereka bimbang tersalah jawapan ataupun mereka takutlah atau tersilap jawab. Tidak, tapi ada yang tidak membenarkan kerana mereka menganggap orang awam tidak layak untuk bertanya. Orang awam bila bertanya, mereka ini seolah-olah mempertikaikan agama. Seolah-olah mereka meremehkan akal orang awam lah. Orang awam tak boleh bertanya tentang dalil. Mereka anggap orang awam tidak faham pun tentang urusan dalil. Mereka mendidik masyarakat supaya ikut sahaja membabi buta. Taklid. Taklid ni kita ikut je, kita tak mau cuba mencari justifikasi ataupun pencerahan di sebaliknya. Sebab tu Allah kata wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qabl wa adallu kathiran wa dhallu an sawa'is sabil. Janganlah kamu ikut hawa nafsu suatu kaum, iaitu golongan Yahudi Kristian yang mana mereka ni dah tersesat sebelum ini. Bukan sekadar mereka tersesat, tapi mereka menyesatkan ramai orang, dan mereka ini telah tersesat daripada jalan yang lurus. Jadi sebabnya adalah ghulu, ekstrim. Bila kita kata agama Islam itu sebagai satu agama yang wasati, agama yang sederhana, kita tak akan faham ataupun kita tak boleh merealisasikan maksud kesederhanaan dalam beragama ini, melainkan kita faham, melainkan kita menjauhi apa yang kita sebut sebagai ghulu. Kan kita menjauhi bukan sekadar sifat ghulu, kita menjauhi daripada sifat taksir ataupun tafriq. Maksudnya ada orang ni diculas. Beza antara ekstrim ni dia over sangat, culas ni dia buat tak tahu, ditinggalkan. Ini apa maksud ghulu? Ini topik yang kita nak cuba tadabbur pada ayat ini. Kita kupas lama sikit supaya kita faham. Kita tak mau ada orang dalam agama kita ni, mereka ni tersesat disebabkan ghulu. Bila orang ni ghulu, mereka tak rasa mereka ghulu. Mereka rasa mereka ini hanya bersungguh-sungguh, terlebih cinta, terlebih seronok, terlebih nak buat satu-satu amalan. Mereka rasa itulah yang memberikan mereka pahala yang banyak. Soal ghulu ini maksudnya orang yang melampaui batas, tak kira lah daripada sudut kata-kata,
daripada sudut amalan, perbuatan, bahkan i'tiqad. Bila kita kata ghulu, maksudnya seseorang itu dia terkeluar daripada manhaj, dia telah melepasi ataupun melangkaui batasan, dia telah berbuat sesuatu yang Allah SWT tak izinkan, Nabi SAW tegah, itu ghulu. Bila kita kata ghulu, sifat ghulu ini adalah satu sifat yang bercanggah dengan petunjuk agama. Bercanggah dengan manhaj Islam yang disaluti dengan kesederhanaan, yang disaluti dengan sifat rahmah, sifat al-yusr, sifat yang simple, ar-rifq, sifat yang ada kasih sayang. Sebab sifat al-ghulu, ekstrim ini adalah satu penyakit. Penyakit yang bukan wujud hanya pada umat Islam, tapi telah wujud pada umat-umat terdahulu. Yang kita sebut pada Kristian ada, pada Bani Israel ada. Dan sifat dan sikap ini juga berterusan daripada generasi ke generasi. Tadi kita dah bacakan ayat yang kita nak tadabbur, kan? Ayat 77. Ayat sebegini juga Allah sebenarnya ulang lagi sebut dalam surah An-Nisa. Ayat 171. Nabi SAW yang diutuskan sebagai satu rahmat ke seluruh alam, menegah umat baginda daripada bersifat ghulu dalam beragama. Sebab Nabi SAW tak mau umat baginda musnah, tak mau umat baginda hidup dalam kesengsaraan. Bahkan Nabi SAW nak umatnya saling berkasih sayang, hidup dalam suasana rahmah, hidup dalam suasana bahagia yang dipandu oleh cahaya agama. Nabi SAW Allah sifatkan harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Orang yang bersungguh nakkan manusia ini dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bahagia. Dalam hadis Ibn Abbas, Nabi SAW bersabda, ya ayuhan nas, iyyakum wal ghuluwa fid din. Wahai manusia, jauhilah daripada sifat ekstrim dalam beragama. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghuluwu fid din. Kerana sesungguhnya umat-umat sebelum kamu ini ada yang dimusnahkan dan telah musnah kerana sifat ghulu dalam beragama ini. Hadis riwayat Ibnu Majah. Bahkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW ulang 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Apa maksud mutanatti'un? Al-mutanatti'un, kata Imam An-Nawawi rahmatullahi alaih, adalah orang yang ekstrim, yang melampaui batas. Ada lagi dalam hadis lain, dalam hadis riwayat Tabrani dan lain-lain, Nabi SAW sebut lagi, la tushaddidu ala anfusikum fa innama halaka man qablakum bitashdidihim ala anfusihim. Janganlah kamu terlalu berlebih-lebihan pada diri kamu. Don't overlimit. Don't be so extreme to yourself. Kerana orang-orang sebelum kamu telah binasa kerana sifat ini, yang mereka bersifat ekstrim terhadap diri mereka sendiri. Dan Nabi kata, kamu akan mendapati saki-baki mereka ini wujud dalam gereja-gereja. Maksudnya dalam rumah-rumah agama wujud. Sifat ghulu ekstrim boleh wujud dengan banyak sebab. Sini antara benda yang kita akan kongsikan. Antara sebab orang ni boleh terjebak dalam
ekstremisme dalam agama. Pertama adalah kerana jahil. Mereka tak tahu tentang agama dan ataupun mereka salah faham. Kita akan tengok orang yang betul-betul syadid, orang panggil yang ekstrim. Biasanya mereka jahil dengan hakikat agama. Mereka jahil dengan maqasid agama. Mereka jahil tentang kaedah-kaedah agama. Dan kita akan dapati orang-orang yang sebaliknya adalah mereka yang sentiasa kita boleh nampak ada ciri-ciri wasatiyah. Seorang yang ada sifat arif, sifat kasih, lunak, sifat rahmah. Tak semesti orang yang kita tengok dia pandai menukil ilmu sana sini, dia adalah seorang yang alim. Tak semesti orang yang dirasa diri dia orang yang belajar fiqh, dia masuk jadi orang yang faqih. Tidak semesti begitu, sebab dalam ilmu ini, khususnya dalam dakwah, diperlukan kepada hikmah, yang perlukan kepada pengalaman. Ada orang, dia baru belajar, dia tahu sikit hukum hakam, dia terus nak jadi over syadid. Dia tak tahu benda ini ada keluasan ke, benda ni tak boleh ada keluasan ke. Mereka tak boleh nak membezakan di antara dosa besar ke, dosa kecil ke. Bahkan kadang-kadang dalam perkara-perkara yang sepatutnya kita umat Islam ini ada keluasan dalam isu tersebut, tapi perkara ini telah dijadikan medan mengumpat, telah dijadikan medan mengadu domba, telah dijadikan medan tuduh-menuduh, label-melabel, mengaibkan. Bahkan sampai ke tahap mudah untuk mengkafirkan pihak yang tidak sepandangan. Ada yang sampai ke tahap menghalalkan darah saudaranya. Kita akan dapati mereka ini selalunya tak lari daripada jahili dan juga sesat. Kita ambil contoh dalam sejarah. Dalam sejarah, kelompok Khawarij adalah satu contoh yang kita boleh dapati, contoh yang terbaik kalau kita nak bicarakan tentang isu ghulu. Mereka ini muncul betul-betul pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Mereka sampai ke tahap melawan, menentang, berperang, memerangi khalifah yang sah. Keluar daripada ketaatan kepada ulil amri. Bahkan mereka mengkafirkan Ali bin Abi Talib. Mereka telah membunuh ramai daripada para sahabat dan golongan yang saleh. Mereka ini bukan kata daripada luar tak nampak baik. Nampak baik. Tetapi mereka suka ambil, dipetik mana-mana nas, tanpa betul-betul faham, tak faqih tentang dilalat, lafaz-lafaz ataupun makna-makna. Mereka tak tahu tentang prinsip kaedah dari segi pendalilan tersebut. Akhirnya mereka mudah untuk nak mengkafirkan orang-orang yang melakukan dosa besar. Mereka menghalalkan darah-darah mereka. Bahkan mereka sampai ingin menjatuhkan pemerintah yang sah. Orang yang pertama sekali memiliki ciri-ciri Khawarij ini ada disebutkan wujud daripada zaman Nabi SAW. Hadisnya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Orang lelaki itu dia tak puas hati bila mana melihat Nabi SAW membahagikan harta rampasan perang yang dia rasakan tidak adil. So bila dia pertikaikan Nabi SAW, Nabi kata, innama ana ata'allafuhum. Aku ini membahagikan ni, dia nak tengoklah golongan-golongan mu'allafil qulub. Orang-orang yang dibahagikan itu mungkin ni dapat lebih kerana untuk nak melunakkan mereka, ini mungkin kurang sikit dan sebagainya. Orang-orang Ansar mungkin dapat bahagian yang kurang, sekalipun mereka berperang dengan Nabi SAW kerana keimanan mereka yang lebih kuat, yang tidak melekat pada harta.
Tapi ada orang lelaki yang disifatkanlah dia punya ciri-ciri dia ni. Dia kata, "Ya Muhammad, ittaqillah." Dia macam seolah ditegur Nabi. Dia kata, "Bertakwalah kepada Allah." Dia marah. Dia rasa macam Nabi ni tak adil. Depan-depan orang dia petikaikan Nabi. Nabi SAW jawab dia, "Faman yuti'illah idza asaitu." Kalaulah aku tidak mentaati Allah, siapa lagi yang nak taat kepada Allah? Maka salah seorang daripada sahabat Nabi SAW, ada riwayat sebut Khalid bin Walid, ada riwayat sebut Umar bin Al-Khattab, bengang dengan lelaki itu, kata, "Biar kami bunuh dia." Tapi Nabi SAW tegah. Tapi Nabi SAW sebut, Nabi kata, "Inna min dhi'i hadha qauman yaqra'una al-Quran la yujawizu hanajirahum yamruquna min al-Islam muruq as-sahmi min ar-ramiyah yaqtuluna ahla al-Islam wa yada'una ahla al-awthan la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad." Kamu akan dapati daripada lelaki ini akan wujud satu kaum. Mereka ini rajin baca Quran, pandai baca Quran. Tetapi bacaan-bacaan mereka itu tidak melepasi kerongkong mereka. Maksudnya, apa yang mereka belajar ni sekadar cakap je kat mulut. Dia tak masuk ke dalam hati mereka, tak masuk ke dalam kefahaman mereka. Nabi bagi tahu mereka ini akan tergelincir daripada jalan agama sebagaimana anak panah punya, lajunya anak panah tu menembusi. Maksudnya mereka ni begitu pantas tergelincir sampaikan mereka ini membunuh orang-orang Islam, meninggalkan orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Nabi kata, kalaulah aku masih lagi hidup ketika munculnya kelompok ini, aku akan memerangi mereka sungguh-sungguh. Laki inilah yang dikenali sebagai Dzul Khuwaisirah, seorang lelaki daripada keturunan Bani Tamim, yang dalam kisah ini pelbagai riwayat lah yang Nabi SAW nak bagi tahu tentang pahaman ini akan wujud. Sampaikan Ibnu Abbas, antara sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dia kata, Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata, aku dengar hadis ini daripada Nabi ketika Nabi cerita pasal lelaki ini tadi, dan aku menyaksikan bahawa Khalifah Ali bin Abi Talib telah memerangi mereka ini, dan aku bersama dengan Khalifah Ali. Sampailah dia dibagi tahulah, maksudnya kelompok yang Nabi SAW sabdakan ini, sifat yang sama seperti lelaki ini wujud. Orang yang dilihat macam soleh, tetapi begitu mudah untuk nak menuduh orang tu sesat, begitu mudah untuk nak menghalalkan darah orang lain, menganggap mereka ini keluar daripada agama, mereka ini sesat, membuatkan mereka ini memerangi, sampai memerangi sahabat-sahabat Nabi, sampai memerangi khalifah sendiri. Itulah yang Nabi SAW sebut di dalam hadis Ali radhiyallahu anhu, "Sayakhruju qaumun fi akhir zaman, ahdathul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min khairi qawlil bariyah." Akan wujud pada akhir zaman kelompok yang mana mereka ni muda-muda je, golongan yang cetek je, tapi bila cakap tu nampak macam megah lah, tapi keimanan mereka itu tak melepasi kerongkong mereka pun, sembang je cakap banyak, tapi mereka ini begitu mudah untuk tersesat. Bahkan hadis yang sama juga menyebut mereka ini kena diperangi. Kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni,
Apa sifat yang disebutkan? Sifat yang pertama, kelompok Khawarij ni kuat ibadah. Bahkan ada riwayat sebut, Nabi kata, kamu pun para sahabat akan rasa kerdil melihat ibadah mereka. Nampak baik, luarnya mungkin nampak warak, nampak penampilan lebay, rajin baca Quran. Tapi mereka tidak memahami apa yang mereka baca. Mereka tidak faqih dengan agama yang mereka sepatutnya mereka kena belajar. Maka mereka takwil, mereka tafsir mengikut hawa nafsu, mengikut keinginan mereka. Sampaikan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia kata, mereka ni tengok ayat-ayat yang Allah turunkan kepada orang-orang kufar, mereka anggap ayat tersebut hukumnya kepada orang-orang beriman. Sebab tu mereka mudah untuk mengkafirkan. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, orang-orang yang Khawarij ni juga dalam hadis tersebut, mereka ni rajin salat. Nampak, Masya Allah, banyak puasa, jaga salat. Sampai kan Nabi kata, kamu akan cemburu melihat ibadah-ibadah mereka ni. Tetapi hakikatnya mereka tak dapat faedah pun daripada salat mereka, daripada puasa mereka. Ibadah yang tidak masuk ke dalam hati mereka. Yang sepatutnya salat itu Allah kata, tanha anil fahsya'i wal munkar. Boleh mencegah daripada kemungkaran. Tapi mereka ini melakukan seteruk-teruk mungkar dengan membunuh orang-orang yang tak bersalah, dengan menakut-nakutkan manusia. Maka tidaklah, tiada faedah lah daripada ibadah mereka. Sifat yang ketiga, kita boleh tengok dalam hadis tadi, mereka ini mudah untuk menghalalkan darah orang Islam. Maksudnya mudah untuk membunuh orang Islam. Mereka mendakwa orang Islam ni dah sesat, orang Islam ini kafir. Mudah-mudah. Oh, bila mana dia berkawan dengan orang bukan Islam, dia ni pun kafir. Kan kita tengok ada grup-grup yang begitu, yang mereka ini sampai ke satu tahap mereka melawan orang Islam. Yang sepatutnya mereka perangi adalah musuh yang musyrikin ini, tapi mereka membunuh saudara-saudara mereka. Ini kita boleh saksikan sampai ke hari ini. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Talib, berlaku satu peperangan, yang mana ada diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia katalah, kelompok Khawarij ni pernah satu hari dia memberontak, berperang. Satu masa tu dia berkumpul kat satu daerah tu lebih kurang jumlah 6,000 orang. Ibnu Abbas dia datang berjumpa dengan Ali radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Amirul Mukminin, kita lewatkan solat Zuhur ni supaya aku sempat untuk nak berdiskusi ataupun berdebat dengan kelompok Khawarij ni. Khalifah Ali beritahu, boleh, tapi aku bimbangkan keselamatan kamu. Sebab golongan Khawarij ni bunuh je orang yang dirasakan kafir. Sahabat-sahabat Nabi pun dikafirkannya. Sedangkan mereka ini bukan sahabat. Tak ada seorang sahabat pun yang termasuk dalam kelompok Khawarij. Mereka ni adalah kelompok yang selepas sahabat tabi'in, selepas mereka. Ibnu Abbas kata, jangan kamu risau. Dan Ibnu Abbas pun pergi berjumpa dengan mereka. Ibnu Abbas siap-siap pakai pakaian yang paling comel lah. Pakaian yang dikata buatan Yaman, dan pakaian itu paling indah. Ibnu Abbas ni seorang yang agak handsome. Suara dia agak tegas, kuat. Jadi Ibnu Abbas pun datang jumpa dengan mereka. Masa tu mereka tengah rehat, tengah hari.
Ibn Abbas bagi salam, Assalamualaikum, dan tengok, first kali mereka melihat Ibnu Abbas dengan pakaian yang indah sebegitu, mereka tak ada nak Assalamualaikum, jemput duduk, beramah mesra dulu, tak ada. Dia terus kata, apa ni pakaian yang kamu pakai ni? Nampak tak? Maksudnya apa? Mereka ini jenis yang suka judge daripada luar. Orang macam ni, sifat mereka jenis mudah untuk menjatuhkan hukuman. Mereka ini mudah melihat, cuba untuk nak melihat keburukan berbanding kebaikan. Mereka akan melihat, mencari-cari negativity berbanding positivity. Kita boleh nampak orang-orang macam ni, perangai macam ni lah. Saya dah biasalah. So, saya ni, orang selalu ada orang yang tak suka pada saya, dia akan bila tengok, asyik-asyik cakap, oh tu Kamili ni apa lah, tak pakai kopiah lah, tak pakai serban lah. Itu kenal pun kita pun tak, mungkin bertemu dengan kita pun tak pernah, mungkin dengar kuliah kita pun tak pernah. Tapi orang yang skeptical, mereka yang suka melihat daripada segi luaran. Sedangkan apa yang penampilan kita tidak salah pun daripada segi agama, tidak salah pun dari segi adat tradisi kita pun. Saya tak pernah nak claim diri saya ni mempanggil ulama ke, ataupun tak mau orang treat saya something yang special ke. I want to be a normal person. Jadi Ibn Abbas bila melihat mereka ni, dia kata, apa pasal kamu duk hentam aku ni? Aku cuma pakai pakaian yang baik. So aku pun pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang indah-indah. Tapi saja Ibn Abbas ni nak trik je. Dia saja nak pancing, nak tunjukkan betapa orang Khawarij ni, mereka ni tak faham. Tak faham Quran, tak faham sunnah. Ibn Abbas sebut, bukankah Allah ada turunkan firman-Nya, Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq. Suratul A'raf. Siapa yang layak untuk nak mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Allah benarkan kepada hamba-hambanya. Maksudnya, siapa yang, kalau Allah tak haramkan benda yang indah-indah, perhiasan yang baik-baik, siapa kamu untuk nak mengharamkan? Okay, so mereka tersenyap lah, tak boleh jawab. Benda yang baik-baik, orang nak pakai apa, elok macam mana, pakailah. Selagi orang panggil tak mendedahkan aurat, selagi tak ada isu-isu syuhrah, tak ada apa melampaui batas, tak ada masalah nak pakai pakaian indah-indah. Nabi SAW pun pakai pakaian indah. Sahabat-sahabat pernah tengok Nabi SAW, dia rasa wow, very tampan bila tengok, oh Nabi pakai baju merah, Nabi pakai baju ini, yang mana Nabi kadang-kadang Nabi dapat hadiah kan. So ada kala Nabi pakai pakaian yang begitu. So Khawarij ni tanya kepada Ibn Abbas, dah kenapa kau datang sini? Ibn Abbas menjawab, aku datang kepada kamu sebagai seorang sahabat Nabi SAW, mewakili sahabat-sahabat baginda daripada Muhajirin dan Ansar, untuk nak berbicara dengan kamu. Para sahabat Nabi adalah mereka yang paling tahu dan paling arif dengan agama, dengan Al-Quran yang turun kepada mereka, dan mereka lebih mengetahui wahyu daripada kamu. Al-Quran ini diturunkan tentang para sahabat Nabi. Tak ada salah seorang pun daripada kalian yang termasuk dalam kalangan sahabat Nabi. Tapi kamu nak memerangi sahabat-sahabat Nabi. Dah kenapa? So sebahagian daripada pok-pok mereka ni, mereka ni bila dia tak boleh nak berdebat, dia kata dia tak maulah, dia kata dah, kamu jangan berdebat dengan pok-pok Quraisy ni. So orang Khawarij dia petik je, dia kata dalam Quran Allah sebut balhum qaumun khasimun, sebab mereka ni adalah kaum yang suka bertengkar. Nampak tak?
dipetik ayat yang diturunkan kepada orang jahiliah Quraisy, diletak pada Ibn Abbas. Suka-suka je dia ambil, dia petik, dia copy, dia paste pada tempat lain. Jadi Ibn Abbas pun dia kata, aku datang bila aku dapati kamu, ni Ibn Abbas lah, dia cakap dalam hati dia, bila aku tengok mereka ni, subhanallah, ibadah mereka dahsyat. Wajah-wajah mereka nampak pucat, tak cukup tidur. Nampak zuhud. Nampaklah macam orang yang yelah, kalau orang tengok macam orang macam saya ni, taklah nampak macam mereka tu. Orang macam mereka ni nampak mungkin pakaian tu, nampak zuhud, nampak kulit tu cekang. Jadi akhirnya mereka pun terima. Dia kata okey, jom discuss apa benda yang kamu nak cakap. So Ibn Abbas pun di start dia kata, baik, bagi tahu pada aku apa yang kamu duk cela sangat sepupu Nabi ni, yang kamu duk cela lah Khalifah Ali. Apa yang kamu duk lawan sangat sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar ni? Khawarij sebut ada 3 perkara. Ada 3 benda yang kami buatkan kami lawan mereka ni. Ibn Abbas tanya, apa dia? Mereka jawab, yang pertama, dia menolak hukum Allah dan menggunakan hukum manusia. Padahal Allah sebut dalam suratul An'am, inil hukmu illa lillah. Sesungguhnya hukum itu semuanya adalah milik Allah. Nampak? Mereka petik ayat, tapi tak kena tempat. Jadi mereka ni kata, so apa hak manusia? Sebab apa maksud dia orang kata kat sini? Dia merujuk kepada masa Khalifah Ali telah berlaku satu peperangan Siffin dengan tentera Muawiyah. Akhirnya mereka berdamai. Dalam perdamaian itu, golongan Khawarij ni dulu mereka ni bersama dengan tentera Ali. Mereka ni tak mau berdamai. Jadi bila melihat perdamaian, mereka menganggap bahawa perdamaian itu melanggar ketentuan hukum dalam Al-Quran. Seolah-olah mendahulukan pandangan general perang kedua-dua pihak yang nak berdamai. Seolah mereka anggap mereka ini telah melanggar hukum Allah. So dia kata ini yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, dia kata Ali ni diperang lawan dengan tentera Aisyah masa peperangan Jamal. Tapi dia tak ambil tawanan pun, dan dia tak ambil harta rampasan perang, ghanimah. Padahal kalau dia memerangi orang-orang kafir, halal tawanan dan ghanimah mereka. Kalaulah tentera Aisyah itu adalah orang-orang Islam, maka Ali ni dah buat dosa besar dan tidak halal memerangi mereka. So apa cerita Ali? Ibn Abbas kata, okay, fine. Yang ketiga apa? Dia kata yang ketiga, masa Ali buat perjanjian damai dengan tentera Muawiyah, Ali tulis dalam surat tu, dia kata jangan panggil aku Amirul Mukminin. Tawaduk, tapi geng-geng tak puas hati ni, dia kata, kalaulah dia bukan Amirul Mukminin, pemimpin bagi orang beriman, maka dia adalah Amirul Kafirin. Mereka adalah pemimpin orang yang kafir. So Ibn Abbas dengar, okay, fine. 3 dah kamu sebut, ada apa-apa yang lain? So mereka cakap, tak ada dah, ni dulu. So Ibn Abbas, cara dia adalah dia counter balik hujah mereka dengan rujukan mereka sendiri. Okay. So Ibn Abbas kata, okay, aku akan bantah kalian dengan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kamu setuju tak? So dia berkata, okay, fine. So Ibnu Abbas kata, baik, yang pertama, bila kamu dok kata Ali bin Abi Talib jadikan manusia sebagai hakim dalam urusan agama Allah ni, biar aku bacakan. Biar aku bacakan dalam Quran apa yang Allah sebut. Dalam Al-Quran sendiri, ada tempat yang Allah telah menyerahkan uh, urusan penentuan atau pelaksanaan satu hukum itu kepada manusia. Kan? Ada benda yang manusia decide. Contohnya, dia kata Allah sebut dalam Quran. Surah Al-Ma'idah ayat 5. Ya ayuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi dawa adlin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan dalam keadaan kamu berihram. Siapa yang membunuh secara sengaja, maksudnya memburulah secara sengaja masa di tengah ihram, maka denda dia adalah digantikan dengan haiwan yang sekufu dengan dia, yang diputuskan hukumannya oleh dua orang yang adil di kalangan kamu. So Ibn Abbas kata, kat sini Allah suruh manusia yang menghakimi. Aku tanya kamu dengan nama Allah, Ibn Abbas kata, mana yang lebih utama? Okay. Adakah yang kamu duk soal berat tentang binatang buruan ni lebih penting ataupun perdamaian itu lebih penting? Maksudnya bila manusia tengah berperang ni, mana yang lagi utama? Berdamai ataupun berperang? Kalau ada peluang untuk berdamai sesama orang Islam, of course itu yang dicari. Allah sebut lagi dalam Quran, kata Ibn Abbas, tentang suami isteri. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kamu bimbang ada persengketaan antara pasangan suami dan isteri, kirimkanlah seorang wakil daripada keluarga lelaki-lelaki, daripada keluarga perempuan, seorang yang mampu untuk buat jatuh judgement yang bertujuan baik, orang yang nak islah, nak membaiki keadaan, maka Allah akan bagi taufik kepada suami isteri itu. Allah dah jadikan dalam bab ini hakim, judgement, judge itu bukan judgement, manusia, wakil itu yang berikan ketetapan untuk berdamai. So adakah salah bila mana Khalifah Ali melihat islah itu lebih utama? So mereka pun tak boleh jawab lah. So Ibn Abbas kata, kamu dah jelas bab ni? Dia kata, ya. Okey. Yang kedua, kamu kata Ali masa dilawan dengan tentera Aisyah, cerita tentang peperangan Khalifah Ali dengan Aisyah, dengan Muawiyah ni semua, sebenarnya saya ada kongsikan panjang lebar beberapa tahun yang lepas lah. Boleh tengok balik di YouTube, type je Kamilin persengketaan sahabat. Ada 3 jam lebih kurang atau 4 jam saya tak ingat. Saya ada buat satu kuliah dulu di Baitul Salam tentang peristiwa-peristiwa yang persengketaan para sahabat ni lah. So rujuk kepada panjang lebar kisah itu, kronologi peristiwa itu tentang itu, untuk fahamlah kenapa benda ni berlaku. Jadi masa Ali berperang dengan tentera Aisyah masa tu, Ali tak ambil tawanan dan Ali tak ambil ghanimah, harta rampasan, walaupun dia menang. So golongan Khawarij ni kata, kalaulah Khalifah Ali ni dia anggap tentera Aisyah tu kafir, kenapa dia tak ambil tawanan ataupun tentera perang? Kalaulah dia anggap tentera Aisyah itu Muslim, kenapa dia pergi lawan pula? Kenapa dia berperang? No, it's very simple punya argument.
So, Ibn Abbas pun tanya balik, adakah kamu nak ambil Ummul Mukminin, ibu kamu, Aisyah, isteri Nabi SAW sebagai tawanan? Adakah kamu nak memperlakukan isteri Rasulullah sebagai seorang hamba? Kalau kamu menganggap halal, ma'adallah, kamu telah menjadi kafir sebab dia adalah Ummul Mukminin. Tapi kalau kamu mengatakan bahawa dia bukan ibu kamu, kamu juga menjadi kafir. Sebab Allah dah sebut dalam surah Al-Ahzab, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Isteri-isteri Nabi itu adalah ummahat, ibu kepada kalian, orang beriman. Yang kamu kena letak di tempat yang special. Kamu nak perang mereka? Kamu nak jadikan ibu kamu sebagai tawanan kamu, yang kamu akan layan dia sebagai seorang hamba? Maka Ibn Abbas kata kepada mereka, kamu ni berada di antara dua kesesatan. So, pilih yang mana satu kesesatan kamu. Kamu nak kafirkan Aisyah ataupun kamu nak tawan Aisyah. Dua-dua kamu kufur. So mereka terdiam. So Ibn Abbas kata, jelas? Okey. Yang ketiga, kamu kata Ali dipadam nama Amirul Mukminin. Okey, so aku nak bagi tahu cerita tentang ketika Nabi SAW sedang buat perjanjian dengan Suhail masa perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian tu pun masa ditulis Muhammad Rasulullah, orang musyrikin kata, kalaulah kami tahu kamu Rasulullah, kami akan ikut kamu. Tulis padam Rasulullah, tulis Muhammad je. So Nabi SAW suruh Ali masa tu untuk padam perkataan Rasulullah. Tak apalah, ini demi perdamaian. So apa yang Nabi SAW lakukan ini sama macam mana yang Ali lakukan. Dia padam perkataan Amirul Mukminin masa itu sebagai untuk nak berdamai. Adakah kamu melihat perbuatan Ali ini? Kalau kamu kata perbuatan Ali ini salah, kamu kena kata Rasulullah pun salah. Maksudnya kalau dia, sebab orang Khawarij dia kata kalaulah Ali itu padam nama dia Amirul Mukminin, maksudnya dia adalah Amirul Kafirin. So sama juga kalau Rasulullah padam nama dia Rasulullah, maka sepatutnya dia adalah bukan Rasulullah. So seolah-olah kamu telah mengkafirkan kedua-duanya. Ma'adallah. Jadi hasil daripada diskusi ini, bertaubatlah. Ibn Abbas kata dalam lebih kurang 1/3, lebih kurang 2,000 orang daripada mereka bertaubat. Yang selebihnya terus berperang dengan Ali dan akhirnya mereka telah dibunuh. Jadi kalau kita tengok orang-orang yang ghulu, orang-orang ekstremis macam ni, mereka ni tidak faqih dalam mengimbangkan maslahat dan mudarat. Kita sepatutnya dalam kaedah menolak keburukan itu lebih diutamakan daripada menarik satu maslahat. Kalau ada dua mudarat, kita ambil mudarat yang paling ringan. Fiqh tentang maslahat dan juga mudarat ni satu perbahasan yang besar dalam fiqh. Seorang mufti, seorang ulama kena faqih dalam bab ni. Khususnya bila kita nak tatbikkan, kita nak realisasikan dalam masyarakat. Orang yang tak cukup hanya orang tu tahu halal, haram, tahu dalil, tapi kalau dia tidak tahu macam mana nak tatbikkan benda ni, maka dia tak dikira sebagai faqih. Syariat Islam ini secara usul dia dibangunkan atas dasar untuk menjaga daruriyatil khams. Nak jaga 5 benda ni. Itu tujuan utama syariat Islam. Yang pertama agama,
Yang kedua jiwa, nyawa lah. Yang ketiga akal. Yang keempat keturunan. Yang kelima harta benda. Orang-orang yang ekstrim, dia orang abaikan lima-lima ni. Kelima-lima maqasid ini tak ada nilai di sisi mereka. Mereka tak ambil berat pun, mereka tak peduli pun. Bahkan mereka akan cabul maqasid ini. Mereka takwilkan nas-nas ini untuk menghalalkan perbuatan dan jenayah mereka. Atas dasar mereka lihat seperti membela Islam, ingin menegakkan Islam. Tetapi mereka hakikatnya hanyalah menumpahkan darah, nyawa orang Islam, menghalalkan maksiat-maksiat mereka. Sedangkan Nabi SAW dalam khutbah haji terakhir baginda SAW, Nabi dah ingatkan kepada para sahabat, kamu tahu tak ini hari apa? Kamu tahu tak ini bulan apa? Kamu tahu tak ini, sampai para sahabat terdiam sebab dia tahu Nabi SAW nak cakap satu benda yang penting. Nabi kata, kamu tahu tak ini tempatnya apa? Ini Mekah, ini bulan Dhul Hijjah, ini musim haji. Kemudian Nabi SAW pesan kepada para sahabat, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha ila yaumi talqawna rabbakum ala hal ballagh. Darah kamu, harta benda kamu, maruah kamu, jiwa kamu haram bagi kamu untuk mencabulinya. Sebagaimana kehormatan hari ini, masa hari Arafah, pada bulan ini, pada bulan Dhul Hijjah, pada tempat ini, kehormatan negeri Makkah Al-Mukarramah, sebagaimana kamu menghormati hari ini, tempat ini, bulan ini, kamu kena jaga perkara-perkara tersebut sampailah kamu bertemu dengan Allah. Tidakkah aku telah menyampaikan, kata Nabi SAW. Mereka jawab, bahkan ya Rasulullah. Nabi kata, Allahumma shahad falyuballigh syahidul ghaib farubba muballaghin aw amin sami' fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ya Allah, saksikanlah bahawa aku telah menyampaikan. Kamu yang mendengar pada hari ini, sampaikanlah kepada mereka yang tidak hadir. Janganlah kamu selepas ini kembali menjadi kufar yang akhirnya kamu berperang di antara satu sama lain, yang kamu akan berbunuhan sesama kalian. Jadi tak kira siapa pun, sebagai seorang da'i, sebagai seorang alim, sebagai seorang yang nak menegakkan agama Islam, sebagai seorang yang nak islah masyarakat, sebagai orang yang nak menegakkan yang hak, kena raikan tertib aulawiyat. Kena raikan susunan yang mana yang lebih utama. Kena faqih tentang maqasidus syariah. Kena faham tentang nusus, nas. Macam mana kita nak memahami antara satu sama lain. Mana yang kita nak utamakan. Sebab bila kita nak tatbik dalam masyarakat, dia bukan macam mana kita baca dalam kitab semata-mata. Dia bukan sesuatu yang macam kita buat di atas kertas. No. Banyak benda-benda kita kena raikan. Keadaan orang itu, suasananya, tradisinya, kerjanya. Too many things. Sebab itu Allah sebut, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan juga peringatan yang baik, dan berdiskusilah mereka dengan sebaik-baik cara. Pentingnya ilmu,
dalam kita nak menyampaikan sesuatu tentang Islam. Allah kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Apa yang kita nak seru manusia itu mesti kita kena ala basirah, kena jelas, kita kena faham, kita kena tahu, kena ada hujjah, hmm, kena ada burhan, kena ada ilm, kena ada faham, supaya kita tidak tergelincir mengikut hawa nafsu, mengikut kejahilan, ataupun jadi ta'assub, ataupun jadi sesat. Baik. Cukup dulu untuk hari ini sampai di sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi tentang perbahasan ghulu ini dalam uh, minggu hadapan insyaAllah. InsyaAllah banyak yang kita nak tekankan sebab ini adalah benda yang penting, khususnya dalam kita mentadabburi ayat ini. Macam saya sebut tadi, sampai Allah sebut 3 kali perkataan sesat kerana sifat ghulu ini dalam satu ayat ini. Jadi insyaAllah kita sambung lagi diskusi kita pada minggu hadapan. Moga-moga bermanfaat. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.